benda yang utama sekali, kita kata antara perkara yang utama ialah kita kena berdoa dengan nama-nama Allah. Dalam Quran kita baca dah tadi, Allah kata apa? Walillahil asmaul husna. Allah ada nama yang baik. Maka apa tanggungjawab kita? Fad'uhu biha. Hendaklah kamu memanggil dia, menyuruh dia dengan nama-nama yang baik itu tadi. Dan dalam tafsir-tafsir kebanyakan kat sini disebut Abdul Rahman Ibn Sa'di rahmatullahi alaih. Apa dia? Nak cerita dia tentang bagaimana kita perlu berdoa dengan munasabah dia. Kita tahu Allah dia ada nama yang bersifat zatiyah, bersifat diri dia. Bila mana sifat Allah, Allah kata dia tu hidup. Ada tak kaitan dengan kita secara langsung? Tak. Dia hanya refer kepada diri dia. Kan? Allah hidup, kita tahu. Ada sifat-sifat yang muta'addi, yang tidak sekadar cerita tentang diri dia, tapi dia cerita juga hubungan dengan pihak encounter dia, iaitu makhluk dia. Siapa dia? Contohnya bila Allah kata dia tu maghfirah, pengampun. Adakah Allah ni pengampun seorang-seorang dia tak buat apa? Tak. Sifat pengampun Allah ni kesannya kepada makhluk Allah. Baik, itu pembahagian yang terlalu falsafah yang tak apa, kita tak pergi. Cumanya nak kata apa? Ada sifat Allah yang kita kena berdoa dengan sifat-sifat yang macam tu, mengikut doa kita. Bila kita minta ampun contohnya, ya Allah ya Tuhanku, aku banyak dosa, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku, ayahku, sesungguhnya engkaulah yang maha mengazab. Macam maha mengazab nama Allah ke tak? Nama Allah Muntaqim. Nak kita kata kita minta ampun, betul, nama Allah juga betul, tapi adakah orang panggil ada hubungan? Kita kata tak kena. Bila Allah kata fad'uhu biha, hendaklah kamu berdoa dengan nama Allah, maksudnya hendaklah kamu berdoa dengan sesuai nama-nama Allah yang sesuai dengan kemahuan ataupun permohonan kamu. Sebab tu kita tengok perhati kalau tuan-tuan imam yang baca kunut nazilah. Sekarang ni banyak dekat masjid yang baca kunut nazilah. Bagus. Antara sunnah yang kita kena buat bila ada timbul bala, perang, penyakit dan sebagainya, kita buat kunut nazilah dalam sembahyang kita. Buatlah. Kalau nak buat sembahyang solat perdana pun kita bincang lain kali. Cuma jangan tinggal yang sunnah tu. Jangan tinggal yang sunnah tu. Yang sunnahnya apa? Kunut nazilah tu. Baik. Tapi nak buat pun kena ada fiqh asmaul husna juga. Kadang-kadang kita minta Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik, Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma shattit kalimatahum, Allahumma ja'al tadmirahum fi tadbirihim. Hebat dah. Kita doa pun dah. Tengok makmum sebelah pun dah. Kata jangan batas sembahyang ya. Takbir tiba-tiba sembahyang. Ya jahanam sembahyang dia. Doa tu dah semangat dah. Minta Allah hancurkan musuh Allah, minta Allah hancurkan Yahudi, minta Allah hancurkan Nasrani, minta Allah hancurkan puak-puak yang menzalimi kaum muslimin kita. Bila kita minta sallit alaihim kalban min kilabik, tiba-tiba ya qahar. Okey, fine. Maha, orang panggil qahar ni apa dia? Maha. Nanti kita tengok ceramah nanti hujung. Ya Jabbar boleh juga. Semuanya sifat-sifat menunjukkan sifat orang yang akan ambil tindakan, yang kuat, yang kasar, yang gedebe, yang dan sebagainya. Ya Qahar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum, hancurkan mereka, wansurna alaihim, ihzimhum ya arhamar rahimin. Antaranya selalu saya dengar, ihzimhum, amin, ihzimhum, amin, ihzimhum ya arhamar rahimin, hancurkan mereka wahai yang maha lemah lembut dan maha pengasih. Jadi macam mana nak? Kenal tak tuan-tuan? Kita minta supaya Allah timbulkan sifat garang dia, sifat menyeksa dia, tiba-tiba kita petik nama yang lemah lembut, yang romantik, yang sebagainya. Maka benda tu memerlukan kefahaman dari sudut maksud asma' wa sifat tu. Kita minta Allah, ya Allah, sembuhkanlah aku yang wahai yang memberi mudarat. Macam dar yang saya sebut tadi, nama Allah. Dar maksudnya memberi mudarat. Maka kalau kita sebut, ya Allah, sembuhkan aku, sesungguhnya engkaulah yang memberi mudarat. Kan? Kita kata Allah confuse, mustahil lah Allah confuse. Tapi kita yang dengar, kita confuse lah. Kan? So, macam tu. Maknanya semua doa perlu kepada fiqh. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, subhanallah, saya tak tahu sempat habis ke tak ni.
Kalau kita tengok, perhatikan dalam banyak ayat Quran. Sekarang pukul berapa? Kita ada sampai pukul 1. 11.35. Banyak. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, tuan-tuan, banyak ayat-ayat yang akan diakhiri dengan menyebut nama-nama Allah. Wallahu azizun hakim. Innallaha sami'un basir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan sebagainya. Okey? Tapi kebanyakannya ayat akan diakhiri dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah benda itu hanya sekadar untuk sedapkan rima, ataupun dalam bahasa balaghahnya hanya untuk menyempurnakan sajak? Kita tahu dalam bahasa balaghah dia ada sajak, bukan sajak guru. Kawan saya pernah baca sajak guru. Engkaulah ibarat penyapu. Kata-kata Allah Syekh. Sampai sekarang dah jadi saintis besar dah. Masya Allah. Mungkin dia kena penyapu lah terus. Sajak apa? Baris belakang. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia itu ada nilai dalam sudut balaghah dia. Baik. Adakah setiap ayat yang dihabiskan dengan nama-nama Allah tadi, kita kata apa-apa cerita, wallahu sami'un basir, wallahu alimun hakim, innallaha ala kulli syai'in qadir dan sebagainya, adakah sekadar untuk menambahkan sajak, menyedapkan ayat, menyempurnakan orang panggil sentence yang supaya tak tergantung, ataupun sebenarnya ada hikmah dan ada benda yang dia nak bagi tahu. Allah Subhanahu Wa Taala bila disebut tentang hukuman hudud, potong tangan, Allah kata dalam Quran, tuan-tuan, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu ghafurun halim wallahu azizun hakim. Allah kata untuk pencuri, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada menteri ataupun timbalan menteri, tak sampai, mereka memang tak layan politiknya. Tak kira siapa dia, bila mana cukup syarat dia, wasariqu wasariqatu, kamu hukuman dia apa? Bila convicted, bila sabit kesalahan, faqta'u aydiyahuma, kamu kena potong tangan mereka, jazaan bima kasaba nakala min Allah, sebagai balasan kepada perbuatan mereka dan sebagai langkah pencegahan kepada orang lain. Jaza dengan nakal, ada dua benda dekat situ. Satu jaza kepada orang yang mencuri, dan nakalan sebagai langkah pencegahan untuk orang lain, jangan buat pula. Hukum kita ada dalam civil law. Ada budak law kat sini? Ada civil law punya prinsip untuk pencegahan? Tak ada. Hukuman gantung ada buat dekat Dataran Merdeka? Tak ada. Tak. Buat seorang-seorang. Kita tahu-tahu mati dah. Benda tu takkan ada dalam mana-mana sistem melainkan sistem Allah SWT. Jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Kita akan bincang lepas ni, insya-Allah. Cuma maksud aziz apa? Aziz maksudnya dia kuat, dia hebat, dia tinggi, dia maha mulia. Baik, yang mana sifat dia tidak akan boleh dibeli ataupun dirasuh ataupun dia boleh dikecek. Tu maksud aziz. Dia ada orang panggil integrity. Dia hebat. Maknanya aziz ni dia tak akan boleh orang panggil dia ayam-ayamkan. Yalah bahasa budak muda sekarang lah. Makcik-makcik main mana pula ayam ni. Budak-budak row 2-3 ni faham lah, yang belakang dah berkerut lah. Tak boleh dia main-mainkan. Maksudnya kalau dia buat, dia boleh buat sungguh, dan dia sangat berautoriti untuk buat. Aziz, Allah nak bagi tahu. Maknanya bila mana aku impose hukuman ni, memang aku nak buat. Potong tangan lah. Sebab memang itu hukuman aku. Tapi dalam masa sama Allah kata apa? Azizun Hakim. Allah juga hakim, walaupun dia ada kuasa penuh, walaupun dia ada autoriti penuh, walaupun dia ada orang panggil apa, kekuasaan yang tak ada orang boleh nafikan untuk impose apa sahaja hukuman, tapi kita kena percaya Allah kata, aku ni walaupun macam tu, tapi dalam masa sama juga aku hakim, aku ni cerdik, aku tak akan buat benda yang tak ada manfaat. Bila mana hukuman hudud, kita kata nampak macam barbarik, ada orang kata macam tu, hatta profesor dalam Islamic fiqh pun kata macam tu, tak boleh barbarik, sebab dia mengaji Islamic law, dia tak ngaji Islamic creed. Lil asaf syadid.
kita jumpa ramai. Kita sama-sama bincang, dia kata tak boleh Syekh. Hukuman ni tak civilized. Ya Syekh, pergi jahanam dengan civilized hang. Ni benar dalam Quran. Nak bincang buat tak buat cerita lain. Tapi nak ubah hukum Allah, kalla fa kalla. Oh, nampak semangat pula kan. Tiba-tiba kan. Dia ada pengalaman buruk. Menyampah macam dia seorang jangan jelo. So, Allah kata apa? Kalau kamu rasa hukuman tu berat, memang aku nak berat tu. Sebab aku aziz. Aku boleh buat. Tak ada orang boleh belangkang aku. Tapi percayalah, berat tu akan diimbangi dengan sifat aku yang satu lagi. Hakim. Aku maha mengetahui apa yang perlu. Bagaimana hukuman perlu dijalankan demi memastikan kesejahteraan semua masyarakat. Maka bila kita tahu benda tu, kita akan rasa tenang. Hukuman apa sahaja datang daripada Allah. Dan Allah tutup siap-siap dah. Walaupun nampak kasar, yes, sebab Allah aziz, tapi Allah juga hakim. Allah juga hakim. Dalam Quran, dalam contoh yang lain, bila Allah kata tentang masalah orang yang hirabah, Allah orang yang dia bukan setakat memberontak, kan, terjemah memberontak, dia rompakkan bersenjata pun boleh jadi hirabah juga. Tak semestinya memberontak, kan. Hirabah ni maksudnya dia buat keluar senjata dan sebagainya lah. Tak apa. Cuma Allah kata apa? Faman taba min ba'di min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Allah kata, siapa-siapa yang sempat bertaubat sebelum dia ambil tindakan kepada dia, maka Allah kata apa? Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada tak kat situ yang Allah kata aku akan ampunkan dia? Ayat tu. Tak ada. Allah kata min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Sebelum dia ambil tindakan kepada dia, ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan ampunkan dia. Sebab Allah bagi tahu sifat aku macam ni. So bila sifat aku macam ni, aku akan ampunkan dia kalau dia taubat. So semua belakang-belakang ni dia akan nak cerita penyudah ayat dia tu. Apa kesan dia? Dia cerita, dia suruh kita beriman betul-betul dengan hukuman tu sebagai contoh. Sebab sifat dia begitu. Kita rasa kasar, yes, tapi Allah takkan zalimi sebab dia hakim. Kita rasa macam boleh ke benda ni? Allah kata wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang dalam hati kamu. Walaupun kita kata mana ada bukti, tak cukup pun. Dia kata Allah tahu apa yang dalam hati kamu. Dan benda itu akan menyebabkan kita akan tenang je bersyariat. Apa-apa yang datang daripada Allah, kita akan sami'na wa ata'na. Kita yakin betul-betul dengan sifat dan kemuliaan nama-nama Allah. Allahu Akbar. Benda ni besar, tuan-tuan. Tapi masalahnya orang yang bercakap ni saya. Dia jadi mengarut lah. Kalau yang datang tu syekh-syekh, seperti mana saya pernah mendengar syekh-syekh kita berbicara dalam masalah benda ni. Saya budak syariah. Saya budak undang-undang. Saya tak masuk akidah. Saya bukan jurusan akidah. Dan saya tak minat jurusan akidah. Sebab kawan-kawan saya semuanya pemegang database orang kafir dan munafik. Orang yang mengaji akidah ni, dia akan jadi macam tu. Zaman tu, dekat tempat saya. Oh, ini bid'ah. Oh, ini Asy'ari kafir. Oh, ini Maturidi neraka sikit. Menyebabkan kita kata apa hang ni? Cerita duk masuk neraka tiap hari, baik kita makan nasi mandi kata. Kan? Tapi cerita masuk neraka orang tiap hari. Yes, ada kesalahan kita kata. Kita kena bincang secara akademik. Tapi untuk memasukkan orang dalam neraka tu bukan kerja kita. Tapi bila perbicaraan tentang akidah, saya ditemukan dengan beberapa orang-orang yang syekh dekat sana yang dia memang sangat-sangat menjentik hati kita. Yang menyebabkan orang yang tak minat pelajaran akidah macam saya pada mula dulu, menyebabkan kita akan terpaku dengar begitu indahnya hidup bersyariat. Andai kata kita faham tentang nama-nama dan sifat Allah, kita akan sangat yakin dan tak akan timbul keraguan terhadap syariat Allah. Datanglah profesor atas langit sekalipun bagi tahu kat kita tentang syariat yang tidak applicable atas muka bumi, kita akan tetap dengan akidah kita sebab kita yakin Allah Maha Adil. Dan semoga Allah tanamkan keyakinan itu dalam hati kita. Dan semoga Allah jadikan kita ialah benteng-benteng terakhir terhadap syariat untuk diimplementkan atas muka bumi, dan kita yakin syariat akan kembali memerintah muka bumi. Baik. Seterusnya, huraian nama Allah. Ini last part saya. Alhamdulillah. Saya telah honor the contract. Kita akan start. Selepas mana kita dah faham tentang beberapa usul. Sebenarnya inilah ringkasan yang baik. Tuan-tuan boleh gunakan sebagai permulaan untuk mendalami
isu ini ataupun sebagai muzakar atau sebagai apa ni muzakirat ni apa, sebagai nota untuk buat ulang kaji bagi yang dah faham. Ini cantik. Cuma huraiannya akan lebih panjang kalau kita pergi kepada kitab-kitab yang lebih orang panggil meluas, macam dalam depan saya ni pun pembincangan dia agak panjang. Dan dia akan memberitahu tentang kaedah-kaedah yang lebih detail. Cuma kita kata kita dah sentuh tadi sedikit beberapa kaedah yang kita kena faham dalam masalah untuk memahami nama-nama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita nak bermula dengan nama yang pertama. Nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang akan disambung selepas ni oleh masyayikh-masyayikh kita yang akan datang insya-Allah. Pertama